Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat semua, insya-Allah kita berkongsi sedikit nasihat insya-Allah tentang syukur. Syukur adalah salah satu ibadah ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Jadi perintah Allah suruh kita makan yang baik-baik, yang baik dan yang halal. Halal itu tak semestinya baik, yang baik insya-Allah akan menjadi halal. Sebab itulah ibrah daripada korban ini mencari sesuatu yang halal. Kita nak menyembelih haiwan itu mesti dari sumber yang halal. Tak bolehlah kita curi lembu, curi kambing dan sebagainya, mesti dari sumber yang halal. Dan duit yang kita belanjarkan untuk haiwan korban kita pun mesti dari sumber yang halal. Sebab berkah daripada halal ini terlalu banyak. Berkah daripada halal terlalu banyak. Baik, antara kelebihan syukur yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, seseorang mukmin itu sungguh menakjubkan kerana setiap perbuatannya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali bagi seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, maka ia bersyukur dan itu baik baginya. Sekiranya ia ditimpa kesusahan, maka ia bersabar dan itu adalah baik baginya. Ini perintah Nabi SAW dalam hadis. Maknanya apapun situasi, apapun keadaan, kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita diberi nikmat, syukur. Kita ditimpa ujian, syukur. Nikmat Allah Ta'ala beri kita nikmat, alhamdulillah. Beri kita ujian, kita bersyukur. Sebab itu tanda kasihnya Allah pada hamba-Nya, untuk Allah Ta'ala nak menguji keimanan kita, nak mengangkat darjat kita dan sebagainya. Kemudian di dalam bab syukur ini juga kelebihan yang lain, datangnya keredaan Allah Ta'ala. Wa in tashkuru yaradahu lakum, dan jika kalian bersyukur, Allah meredai kalian kesemuanya. Iaitu nak cari redha Allah Ta'ala kena pandai bersyukur, rajin bersyukur. Kadang-kadang kelemahan kita ini kurang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita hanya bersyukur pada satu keadaan bila mana kita ditimpa kesusahan, rajin kita bersyukur. Jadi kena belajar banyak-banyak bersyukur, hari-hari bersyukur. Kita tidur malam terjaga dari tidur, alhamdulillah. Allah Ta'ala jagakan kita balik, kita dapat solat, alhamdulillah. Rajin banyakkan mengucap kalimah-kalimah yang baik di bibir kita, supaya tidak ada perkara-perkara yang larang kita sebut melainkan hanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain kelebihan syukur ini ialah terselamat daripada azab Allah Ta'ala. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah itu syakir lagi alim. Ya, ini dalam surah An-Nisa ayat 147. Orang yang rajin bersyukur pada Allah Ta'ala ini, mereka tahu nikmat ini datang dari siapa. Mereka tahu nikmat itu datang dari siapa. Tiada nikmat lain datang dari semua yang lain. Walaupun kita boleh kata kita kerja, kita dapat duit, gaji kita dan sebagainya, tapi sebelum dari awal pekerjaan itu, Allah takdirkan untuk kita dapat pekerjaan itu. Allah takdirkan majikan itu untuk menerima kita dan sebagainya. Jadi ketika kita bekerja itu, jadikan kerja itu sebagai amanah supaya kita tak curi tulang dan sebagainya. Kadang-kadang dalam bab kerja ni kita nak duit tu banyak, nak gaji tu penuh, tetapi bila pekerjaan kita selalu kita tuang kerja, curi waktu kerja. Sebagai contohnya lah, kita masuk kerja pukul 8. Pukul 8 itu waktu hakiki kita bekerja. Pukul 8 kita masuk, kita punch card, kita pergi sarapan dulu sampai pukul 9. 1 jam kita dah buang waktu kerja. Nanti waktu rehat pagi kita rehat lagi. Kemudian waktu lunch zuhur pula. Waktu lunch pukul 1 sampai jam 2. Waktu lunch tu
kita makan, habis makan yang berasap-berasap dulu dan sebagainya, habis masuk kerja pukul 2. Pukul 2 suku kita keluar, kata nak pergi surau, nak solat zuhur. Dah solat zuhur, bukan waktu, sepatutnya kita solat zuhur dalam waktu 1 sampai 2 tu, tapi kita solat zuhur selepas jam 2. Maka lepas solat zuhur kita curi lagi masa lagi. Jadi rezeki yang nak sampai kepada kita itu amat-amat rumit untuk menjadi ringan. Sebab itu apa yang berlaku dalam hal keluarga dan sebagainya, periksa sumber rezeki yang datang tu dari cara yang macam mana. Walaupun pekerjaan kita itu baik, walaupun kita satu orang imam, walaupun kita seorang muazzin, walaupun kita seorang noja, bunyinya kita kerja di masjid, tapi sumber pendapatan tu akan rosak disebabkan kita yang buat sumber pendapatan tu jadi rosak. Kemudian antara kelebihan bersyukur, digandakan nikmat. Orang yang rajin bersyukur, Allah Ta'ala melipat gandakan nikmatnya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya, dan Allah boleh saja nak bagi RM1 tu jadi 100, 100 nak jadi 1000 pada Allah sangat-sangat mudah, sangat-sangat mudah. Dan rajin kita bersedekah. Bila kita dapat nikmat lebih, rezeki lebih, sedekahlah lebih. Macam tu. Jangan kita confident aja kalau kata rezeki tu dapat RM10, kita sedekah RM5 contoh. Dapat RM100 pun kita sedekah RM5, tu tak kena. Maka tambah kosong tu lagi. Jadikan dia tambah, kalau kata dapat RM10, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sedekah RM5, 50 kita sedekah RM10. Macam tu lah seterusnya kita ganda-gandakan. Kemudian akan ditambah kebaikan di dunia dan diberikan pahala di akhirat. Ini sudah pastinya milik Allah Ta'ala pahala. Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran. Jadi kata Imam At-Tabrani mentafsirkan ayat ini dengan membawa riwayat daripada Ibnu Ishaq, bahawa maksudnya kerana bersyukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebaikan yang dia janjikan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Jadi rajin bersyukur. Itulah antara hikmah hari ini orang berkorban, tunjuk tanda syukur. Jangan kita korban tu kita azam tahun depan. Ini kita dah boleh azam dah lah. Azam untuk tahun depan nak korban lembu, harga yang kita kata lembu 1 tan lah, 1 tan. Tak tahulah harga di Malaysia ni berapa. Kalau di Indonesia 240 juta rupiah harganya, lembu 1 tan. Tu. Jadi saya tahu ni sebab saya tengok Abang Irfan yang dia korban lembunya 240 juta rupiah. Jadi sangat-sangat besar. Jadi kita pun berazam, jangan sampai kita dah azam tu kita dah ada dah 10,000, tiba-tiba dengar kawan kata ni dah nak sampai beli lembu ni, dah nak sampai beli lembu, kawan kata aku ada lembu lah dalam 5,000 nya boleh. Okey cun 5,000 boleh je lah, 5,000 lagi belanja. Tak real lah niat kita tu, tak real. Kita realkan niat kita tu. Kalau kita dah niat nak korban harga lembu dalam 10,000 contoh, maka 10,000 kita beli lembu tu yang terbaik. Kita bagi tahu yang terbaik. Jangan kita bukan sebab kita mampu, sebab kita mampu, bukan buat mampu, kita mampu. Jadi itulah sedikit sebanyak, insya-Allah mudah-mudahan menjadi manfaat khusus buat diri saya dan kita semua, insya-Allah. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.